60 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat dan pengikut baginda hingga hari kemudian. Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya Ahli Parlimen Shah Alam memohon untuk mencadangkan usul menjunjung kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar kerana sudi berangkat menyampaikan titah ucapan di persidangan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 pada hari Isnin 26 Februari 2024. Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, demikian bunyinya. Ampun tuanku, Patik Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam persidangan Parlimen memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat, mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih titah ucapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong semasa membuka penggal ketiga Parlimen yang ke-15. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mulakan dengan ucapan terima kasih kerana memberi laluan kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada hari ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan di atas perlantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong yang ke-17. Menjunjung kasih Yang Dipertuan Agong, payung negara, makmur dan rahmah. Raja merakyat, raja disanjung, 5 tahun memikul amanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tuan Yang Dipertua, seperti yang dititahkan ke bawah duli tuanku, Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan. Ia akan terus kekal dipelihara di samping meraihkan kepelbagaian agama yang dianuti dengan aman oleh rakyat dalam negara ini. Prinsip Islam dalam bernegara adalah kesaksamaan dan perkongsian hak antara warganya. Itulah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Bagi mereka apa yang menjadi hak kita dan ke atas mereka sama dengan tanggungjawab yang dibebankan ke atas kita. Dengan prinsip inilah negara pertama Madinah telah berkembang dan melebar pengaruhnya. Asalnya negara kecil yang didiami oleh pelbagai bangsa dan suku. Ada Arab, Aus, Khazraj, Qainuqa, juga pelbagai agama, Islam, Nasrani dan Yahudi. Sudah pasti budayanya berbeza, namun perbezaan ini
telah dapat diurus dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana prinsip kesaksamaan dan perkongsian yang dapat diterima dan dihayati dengan baik. Kedamaian Madinah Al-Munawwarah mula tergugat apabila sebahagian warganya dari kalangan Bani Kainuqa telah menceroboh prinsip perkongsian ini apabila mereka secara terang-terangan melanggar mitsaq, yakni piagam Madinah yang merupakan kontrak sosial bagi warga Madinah atau dinamakan sebagai syurut, yakni syarat-syarat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan kontrak atau syarat-syarat yang termeterai antara mereka. Peristiwa ini berlaku pada tahun kedua Hijrah, beberapa bulan setelah kemenangan Madinah ke atas kaum Quraisy dalam peperangan Badar. Islam sangat menghormati kontrak sosial yang dibina. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Madinah apa-apa peperangan atau konflik yang berpunca daripada perbezaan kulit, kaum maupun kerana perbezaan agama. Peperangan atau konflik hanya berlaku apabila kontrak sosial dikhianati atau dicerobohi. Agama amat menghormati kebebasan memilih, hurriyah al-ikhtiyar, hatta untuk memilih agama, sehingga Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memilih atau menganut agama. Dalam konteks agama Islam, kebebasan itu dihadkan apabila seseorang telah memilih agama untuk dianuti. Negara Madinah terus berkembang, tidak berlaku konflik dalaman yang besar sehingga lahirnya golongan yang memusuhi fitrah dan cuba memonopoli kebenaran. Mereka lahir secara aktif pada fasa terakhir pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu an, kemudian amat aktif dalam zaman pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu an atau karamallahu wajhah. Mereka adalah kumpulan pelampau yang dinamakan sebagai Khawarij. Dasar pemikiran kelompok ini adalah memusuhi perbezaan, sehingga mereka amat melampau untuk mencuba menseragamkan manusia, termasuklah dalam unsur-unsur pemikiran. Usaha ini memang mustahil untuk dilakukan, tetapi kerana sikap melampau yang ada pada mereka, mereka tetap lakukan juga. Hasilnya, terlebitlah pula dasar pokok yang kedua kumpulan ini, iaitulah memonopoli kebenaran. Pada pandangan mereka, apa sahaja yang mereka lakukan, maka itulah kebenaran. Kerana dua dasar pemikiran inilah, maka tindakan mereka semakin bertambah ekstrim, menyesatkan pihak yang bertentangan idea dalam hal pentadbiran politik, mengkafirkan pihak yang berbeza kerana mereka yakin bahawa kebenaran itu ada bersama dengan mereka. Anti-dialog, menanam sikap taksub di kalangan pengikut, menambahkan pemikiran jalur keras seperti halal darah pihak lawan, dan kemuncaknya yang dipertua, mereka sanggup membunuh. Sayyidina Ali adalah mangsa teragung mereka yang dibunuh oleh penjenayah Khawarij Abdul Rahman bin Muljam. Khawarij bukan berperang dengan pihak yang berlainan agama, tetapi mereka berperang dan membunuh rakan seagama. Politik di negara kita semakin membahang apabila isu agama dan bangsa dipolemikkan. Lebih bahaya apabila sampai ke tahap mempertikaikan perlembagaan negara. Ya, perlembagaan negara bukan kitab suci, tetapi perlembagaan adalah kontrak sosial atau syurut, yakni syarat-syarat yang perlu kita pertahankan. Bahkan itulah yang kita ikrarkan ketika mengangkat sumpah sebagai ahli dewan yang mulia ini. Pelanggaran terhadap dokumen asas sebuah negara akan menyebabkan kita berpolemik. Sekiranya polemik itu ditangani dengan keras kepala
atau kepala keras ala neo-Khawarij, yakni Khawarij baharu zaman sekarang, maka negara kita sedang dijalurkan ataupun diarahkan ke arah zon yang sangat-sangat berbahaya. Isu bangsa dan agama sekiranya diapi-apikan akan menyebabkan lahirnya golongan yang terlajak. Sebagai contoh, kes Nick Allen telah dibakar di luar dari hakikat yang sebenar. Dan natijahnya pemikiran takfiri, mengkafirkan tanpa kaedah dan disiplin ilmu, mula merebak dalam masyarakat. Lebih malang lagi, ia berpunca dari meja-meja kuliah. Di sebahagian tempat, ia dilaungkan dari mimbar khutbah. Dalam kempen politik, khusus dalam pilihan raya ke-15 yang lalu, pemikiran anti perbezaan dan memonopoli kebenaran nampaknya telah dilihat melebar. Dakwaan bahawa sekiranya mengundi parti sekian dan sekian. Shah Alam, boleh saya minta penjelasan? Sikit saja, ada beberapa patah kata nak habis. Dakwaan sekiranya mengundi parti sekian dan sekian masuk neraka. Kita sedang berdepan dengan musuh Islam. Negara kita dah nak diambil orang adalah bibit-bibit pemikiran Khawarij yang bertunas dalam negara ini. Kita amat bimbang sekiranya ia tidak ditangani oleh pihak kerajaan, golongan terlebih lajak dan laju akan makin mengganas. Apa yang kita takutkan akan berlaku di negara ini akan mula tercetus. Silakan Mas. Shah Alam, saya mengamati ucapan daripada Shah Alam satu persatu dan Shah Alam membangkitkan satu kebimbangan yang saya rasa satu perkara yang boleh diterima. Cuma apabila Shah Alam menyebut bahawa isu-isu takfiri ini dilontarkan di dalam khutbah dan sebagainya, sedangkan kita tahu bahawa khutbah-khutbah Jumaat ini dirangka teksnya oleh majlis-majlis agama masing-masing. Jadi bagaimana Shah Alam dapat membuktikan bahawa ada khutbah Jumaat atau khutbah apa yang dimaksudkan oleh Shah Alam tadi yang digunakan sebagai medan untuk takfiri? Dan kalau boleh Shah Alam dapat menyatakan kes secara spesifik, kerana kita bimbang kadang-kadang benda ni dalam keadaan yang situasi yang tidak boleh kita hukumkan secara general. Sebagai contoh, ada yang menyatakan bahawa kalau bagi kepada kelompok tertentu, negara ni akan menjadi Taliban. Jadi ucapan-ucapan seperti ini tidak boleh mewakili satu kelompok yang disebut oleh Shah Alam. Terima kasih. Ucapan-ucapan, terima kasih Pasir Mas. Ucapan-ucapan seperti ini telah pun disebutkan dan bukti-buktinya telah dinyatakan di dalam Hansard sebelum ini. Pasir Mas boleh lihat, kita boleh rujuk balik kepada Hansard. Kalau Pasir Mas ingin, saya akan boleh tunjukkan selepas daripada ucapan saya nanti. Tuan Yang Pertua, izinkan saya untuk meneruskan ucapan saya. Ke bawah dulu Yang Maha Mulia Tuanku amat menyedari hal ini. Saya teruskan dulu. Titah Diraja telah menyeru semua lapisan masyarakat supaya memperkukuhkan perpaduan negara dan tidak menghasut rakyat dengan memainkan isu 3R, iaitu race, religion dan royalty. Baginda juga menyeru kepada kerajaan untuk merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Bagi menyahut seruan Titah Diraja, maka saya ingin mencadangkan agar kerajaan pertama menggerakkan dengan lebih intensif advokasi dan pendidikan kesedaran tentang rukun negara, dokumen kontrak sosial dan perlembagaan Malaysia. Akan lebih berkesan apabila program ini disinergikan dengan agensi agama di peringkat persekutuan dan negeri-negeri. Kedua, menangani pemikiran Khawarij dan takfiri hendaklah menjadi agenda utama agensi-agensi agama dalam kerajaan seperti JAKIM, YADIM, IKIM dan seumpamanya. Jangan dibiarkan pemikiran agama disandar atau dipajak kepada pihak lain sehingga didoktrin dalam bidang masyarakat bahawa agama itu diwakili oleh pihak yang tertentu sahaja.
Ketiga, menyuburkan budaya dialog dan wacana rentas pemikiran, politik dan aliran. Falsafah bernegara hendaklah dibudayakan dengan rancak. Program-program di kaca-kaca TV yang bernuansa agama hendaklah membincangkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan lahirnya pemikiran neo-khawarij dan takfiri. Negara madani tidak mungkin dapat dilestarikan sekiranya bibit dan benih pemikiran ini tidak dicabut dari akarnya. Dan yang keempat, mengadakan libat urus dengan tokoh-tokoh yang sering membangkitkan isu-isu sensitif melalui wahana ilmiah dan budaya perdebatan yang sehat. Kementerian Komunikasi harus membuka gelanggang perdebatan seluas-luasnya untuk mendidik masyarakat awam menghormati nilai ilmu dan membuat keputusan berdasarkan teras dan tonggak di dalam budaya madani. Saya ingin mengingatkan kita bersama kepada ungkapan Amirul Mukminin Saidina Ali dalam warkahnya kepada Malik Al-Ashtar. Rakyat kamu hanya ada dua golongan. Sama ada saudaramu seiman atau saudaramu sesama insan. Maka kita semua berkongsi negara ini. Kita adalah Malaysian. Rakyat Malaysia yang berbilang kepercayaan, budaya dan kaum. Tetapi yang menyatukan kita adalah Malaysia. Kalaupun kita bukan saudara seiman, kita tetap saudara sesama insan. Syalam. Pulai dulu. Saya nak beri pada Pulai dulu kerana dia telah bangun. Terima kasih kepada Syed Alam. Dalam isu yang berkaitan dengan coverage ini, pada disebut oleh Syed Alam tadi, ia berlaku di banyak tempat ataupun di banyak platform itu. Ya. Jadi, apakah punca yang menyebabkan pemikiran takfiri ini berlaku dalam negara kita ini, sedangkan negara kita ini adalah sebuah negara yang berbilang agama, berbilang bangsa dan menekankan wasatiyah ni, iaitu kesederhanaan atau sederhana dalam tindak tanduk kita. Tapi bagaimana aliran pemikiran ini boleh berkembang? Terima kasih Pulai. Saya kira apa yang saya sebutkan tadi itulah di antara rentetannya, di mana pertamanya kerana tidak memahami konsep bernegara yang ada dalam negara kita ini. Tidak memahami syurut ataupun perjanjian, kontrak sosial yang telah pun terbentuk sejak negara kita ini merdeka. Dan tidak memahami ataupun mempunyai pemikiran yang terbuka, memeraikan kepelbagaian, memahami bahawa Islam dalam negara kita ini memang sudah diletakkan di tempat yang tertinggi dalam perlembagaan kita. Tempat yang ketiga, perkara ketiga dalam perlembagaan, iaitu setelah nama-nama disebutkan, wilayah-wilayahnya. Macam kita juga. Seperti kita, mesti ada tubuh dulu, mesti ada jasadnya, baru diberikan nama, kemudian diberikan kamu agama apa, Islam atau bukan Islam dan sebagainya. Jadi Islam itu sudah merupakan ataupun diletakkan di tempat yang sangat tinggi dalam negara kita ini. Tetapi pemikiran-pemikiran yang tidak memahami kedudukan ini dan kemudiannya digembar-gemburkan di medan-medan, apatah lagi apabila ianya dirancakkan ketika cuba untuk nak meraih sokongan dalam pentas-pentas politik, maka itulah yang menyebabkan rakyat yang tidak memahami. Yang pertamanya tidak mendalami agama, yang keduanya kerana tidak memahami konsep bernegara, yang menyebabkan mereka ini akhirnya apabila dibiarkan, digembar-gemburkan, dihasut, menyebabkan mereka ini orang kebanyakan yang terpengaruh sehingga mereka ini sebenarnya yang sanggup berani mengatakan itu kafir dan sebagainya. Saya tidak percaya agamawan yang berkuliah di masjid atau surau di mimbar mengatakan orang sembilan kafir, ini orang sedian terkeluar daripada Islam. Kerana mereka faham. Mereka bercakap dari segi sudut
ada sandaran. Tetapi apabila masyarakat kebanyakan itu dia tidak memahami dan mereka teremosi dengan semangat untuk menyokong kumpulan-kumpulan tertentu, maka inilah yang menyebabkan akhirnya budaya memonopoli kebenaran yang saya sebutkan tadi, ataupun budaya yang tidak memahami perbezaan ini yang menyebabkan mereka ini akhirnya terdorong kepada budaya khawarij dan juga takfiri. Sikit Shah Alam. Okay, terima kasih Shah Alam. Saya meliti ucapan Shah Alam yang saya boleh bersetuju dalam beberapa fakta, cuma seolah-olahnya keharmonian agama itu seolah-olahnya hanya membabitkan sesama Islam. Bagaimana pula pandangan lepas Shah Alam bersetuju bahawa keharmonian dari sudut memahami agama juga perlu diambil kira oleh penghanut agama lain supaya tidak menafsirkan Islam berdasar ataupun tanpa pengetahuan ataupun menafsirkan Islam mengikut pandangan mereka, tidak merujuk kepada sumber-sumber Islam. Minta pandangan Shah Alam. Terima kasih. Ya, dia datang daripada dua sudut, ya, daripada mereka yang beragama Islam dan juga daripada yang bukan beragama Islam, dan juga yang mungkin tidak memahami secara mendalam. Sebab itulah saya mencadangkan tadi supaya program-program yang akan mendukung suatu dasar yang dicadangkan, yang dititahkan oleh titah diraja itu, mesti dirancakkan. Dia harus melibatkan semua. Bukan sahaja orang Islam, tetapi yang bukan Islam, supaya perbezaan ini dapat difahami dan diharmonikan. Saya pernah mengikuti suatu dialog, interfaith dialog, ya, di banyak tempat, di luar negara, dalam negara kita ini, dan ianya sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk mewujudkan keharmonian, persefahaman di kalangan rakyat pelbagai bangsa dan juga agama dalam negara kita ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Shah Alam. Berdasarkan kepada apa yang disebut awal tadi, iaitu tentang isu Nailin, di mana ada sebahagian daripada masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan. Kononnya boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dibatalkan. Adakah ini benar? Sedangkan kita sedia maklum bahawa undang-undang yang dibatalkan masih wujud dalam undang-undang kanun kesiasaan dan masih boleh didakwa di Mahkamah Sivil. Maka bila disebut begitu, maka ada pula penerangan menyatakan bahawa itu Mahkamah Sivil bukan Mahkamah Syariah. Apa yang kita lihat bahawa walaupun mungkin di Mahkamah Sivil, bukan di Mahkamah Syariah, tetapi undang-undang yang ada di Mahkamah Syariah dibandingkan dengan Mahkamah Sivil, undang-undang yang sama, perkara yang sama, kesalahan yang sama, dia dapati bahawa undang-undang kesalahan, contoh liwat, kanun keseksaan meletakkan hukuman maksimum 30 tahun. Enakmen syariah Kelantan 3 tahun. Satu lagi contoh, rogol haiwan. Mahkamah seksyen atau mahkamah kanun keseksaan memaksimumkan 20 tahun, manakala Mahkamah Kelantan atau enakmen syariah Kelantan maksimum 2 tahun. Adakah ini satu percanggahan? Dan saya Seri Gading bercadang atau mencadangkan supaya mahkamah yang ada kaitan yang dikatakan jenayah seksyen jenayah di bawah Mahkamah Sivil ini, ada orang berpandangan ini bukan datangnya daripada Al-Quran, bukan datangnya daripada hadis, bukan datangnya daripada ijma' ulama' dan sebagainya. Bolehkah perkara-perkara peraturan-peraturan ini, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa bila disebut saja takzir, dia datang daripada pemerintah yang akan menentukan hukuman. Apa pandangan Shah Alam? Terima kasih Seri Gading. Tuan Yang Dipertua, saya akan jawab dan sentuh pandangan yang diberikan oleh Seri Gading ini dalam perbahasan saya seterusnya. Iaitu keputusan penghakiman kes Nik Elin Zurina dan Tengku Yasmin lawan Kerajaan Kelantan
sebenarnya secara tiba-tiba telah membuka mata semua rakyat Malaysia. Dari yang pakar dalam bidang undang-undang hingga kepada peniaga, pengusaha sawah dan ladang. Ramai yang mengulas seakan-akan mahir segala-galanya. Tidak kurang yang mengambil kesempatan untuk meraih politik murahan. Semua bercakap seolah-olah Islam telah hilang dari bumi Malaysia. Buka saja TikTok, orang bercakap hal ini, ya, yang tidak faham kedudukan yang sebenarnya. Isu Nek Elin adalah isu yang melibatkan perlembagaan persekutuan. Ia tidak sekali-kali, pada pandangan saya, meruntuhkan enactment kanun syariah jenayah yang wujud di negeri-negeri. Malah ia boleh menjadi pemangkin untuk menyegerakan usaha pemerkasaan enactment yang sedia ada. Ia boleh membuka ruang dan peluang agar enactment kanun syariah jenayah negeri-negeri diharmonikan dengan senarai yang ada dalam persekutuan. Tadi telah pun dijelaskan oleh Timbalan Menteri Agama setelah menjawab persoalan daripada Kota Baru. Adakah ini bermakna saya bersetuju dengan tindakan Nek Elin Zurina? Tidak. Tidak semestinya. Kerana jalan yang lebih lunak dan aman, lebih harmoni boleh diambil, ya, untuk menyesuaikan, mengharmonikan pertindihan yang berlaku di antara enactment syariah jenayah yang ada di negeri dengan senarai yang ada dalam persekutuan. Okey, Syah Alam, saya mohon. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Syah Alam. Saya melihat kepada perkembangan perbahasan yang dikemukakan oleh Syah Alam. Saya rasa kita sama bersetuju bahawa kes Nek Elin telah membuka peluang dan membuka kesedaran kepada orang ramai tentang terhadnya bidang kuasa kerajaan negeri dan terhadnya bidang kuasa undang-undang di Mahkamah Syariah untuk mengenakan hukuman lebih tinggi daripada 355. Jadi adakah dengan ini Syah Alam bersetuju untuk kita pindah perlembagaan bagi memastikan kedudukan Mahkamah Syariah dan bidang kuasa negeri diperluaskan sebagaimana negara kita telah merdeka lebih dari 65 tahun di mana kedudukan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil ini sama-sama wujud ketika merdeka. Apa pandangan Syah Alam? Sebab itu kita kena sedar dan ketahui bahawa sekarang ini, ya, telah ada satu jawatan kuasa, ya, di bawah MKI yang mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam yang ditubuh MKI, ya, bagi meneliti persoalan-persoalan yang berbangkit seperti mana yang berlaku dalam kes Iki Putra, kes Nek Elin, Iki Putra dengan Kerajaan Negeri Selangor, kes Nek Elin lawan Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi jawatan kuasa ini telah ditubuhkan oleh MKI, satu badan tertinggi yang mengkaji untuk memperkasakan, ya, enactment jenayah yang ada dalam syariat Islam itu. Jadi isunya sekarang ini, apabila keputusan itu digembar-gemburkan, diperkatakan oleh semua orang yang tidak ada pengetahuan tentang undang-undang, yang tidak ada pengetahuan tentang syariat Islam, yang tidak ada pengetahuan tentang kaitannya dengan perlembagaan persekutuan, itulah yang menyebabkan, ya, apa yang berlaku sekarang ini berlaku begitu kecoh, kegusaran, kerisauan yang berlaku dalam negara kita ini. Sebab itulah pengerusi Majlis Kebangsaan Halal Agama Islam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menasihati semua pihak agar menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama dalam negara ini dan tidak mempolemikkannya sehingga menimbulkan persengketaan. Ya. Dalam masa yang sama, saya sebutkan tadi, jawatan kuasa khas
mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri ini untuk menggubal undang-undang Islam yang di tubuh MKS sedang meneliti persoalan berbangkit. Sebab itulah saya katakan isu Nek Alien ini secara tidak sengaja barangkali telah membuka banyak pihak ya untuk memperkasakan, memadamkan kekaburan, ambiguiti dan mengharmonikan enakmen syariah jenayah di negara ini. Yang penting kekeliruan yang timbul hanyalah melibatkan kesalahan-kesalahan yang menjurus kepada hukuman sivil dalam perlembagaan persekutuan ataupun melibatkan kesalahan-kesalahan takzir dalam enactment ya, jenayah syariah di negeri-negeri dan bukannya melibatkan hukum hudud ataupun kisas ya, yang seolah-olahnya diperkatakan oleh orang yang tidak faham ini bahawa keputusan ini sebenarnya telah melanggar hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syalam. Yang ini kena bagi sebab sebelah saya. Syalam, tadi Syalam ada menyebutkan soal berkaitan dengan kes Iki Putra. Iki Putra ni tahun 2021. Kalau tak silap saya lah. Tahun 2021 ni masa tu Covid. Masa tu kerajaan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Kes Iki Putra ni juga, dia lawan juga hukuman Mahkamah Syariah. Masa tu Kerajaan Perikatan Nasional. Menteri Undang-Undang daripada sana. Menteri Agama pun daripada sana. Timbalan Menteri Agama pun daripada sana. Cuma kita tak tahu pada masa tu. Tak ada tak kita dengar. Ada himpunan ke, ada demonstrasi ke, ada bantahan ke, ada Islam terancam dan sebagainya. Dan kita tak dengar pun kerajaan pada masa itu. Kerajaan 33 bulan pada masa itu untuk tubuhkan tentera untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. Tapi bila mari kerajaan perpaduan, mari kerajaan madani ini, macam-macam. Islam terancam. Hancurlah Mahkamah Syariah. Hancurlah institusi Islam dalam negara kita. Jadi ini pada saya satu pendekatan yang berbeza-beza. Masa jadi kerajaan dia tahu benda tu tapi dia tak buat apa-apa. Tak ada himpunan, tak ada bantahan, tak ada demo. Tapi bila bawah kerajaan perpaduan madani ini ada demo, ada bantahan dan sebagainya. Saya nak minta sedikit komentar daripada Shah Alam ni. Maksudnya macam berbolak-balik ni maksudnya. Kalau kena ke dia tak apa. Kalau kena ke kita tak boleh. Kan ada himpunan, ada demonstrasi dan sebagainya. InsyaAllah tak kena 14 hari ni. Shah Alam, nak tambah sikit ya? Saya ingat Iki Putra tu masa tu Hulu Langat jadi adun Selangor, dia pun tak bincang. Iki Putra lawan kerajaan Selangor. Oh, saya ingatkan Pasir Mas nak tolong jawab soalan itu tadi. Ini saya ingat nanti Pasir Mas dia berbahas nanti mungkin dia boleh jawab ke. So persoalan itu patut mereka yang jawab, bukan saya. Masa tu Pasir Mas jadi kerajaan masa tu. Kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan Tebuk Atap. Tapi titah Seri Paduka Baginda semalam, dia beritahu dia tidak akan melayan lagi dah jika ada mana-mana. Tak kisahlah langkah Dubai ke, langkah Chicago ke, langkah Las Vegas ke, lepas ni Seri Paduka Baginda di Tuan Agong tidak akan melayan. Tabik Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Persoalannya yang di-Pertua, adakah tanggungjawab untuk mendaulatkan syariat berakhir di sini? Sudah pasti tidak. Di sinilah peranan kita sebagai ahli parlimen. Di sinilah peranan agamawan, pakar undang-undang dan semua untuk bergabung mencari jalan mendaulatkan hukum yang ditentukan oleh syariat. Sebenarnya tanpa kita sedari, kita boleh melaksanakan tanpa pun perlu menggubal undang-undang yang baru. Contohnya berkenaan dengan hukum kisas, iaitu hukuman balas, ataupun diat, iaitu pampasan ataupun ganti rugi yang berkenaan dengan kesalahan bunuh ataupun kecederaan pada tubuh badan. Seksyen 426 Kanun Prosedur Jenayah Akta 593 dalam Perlembagaan Persekutuan sebenarnya membuka ruang ke arah pelaksanaan diat dalam sistem perundangan Malaysia. Kita kena ingat, kisas ataupun diat ini adalah sesuatu yang katanya yang disebutkan dalam Al-Quran.
Sebentar, yang Berhormat Shah Alam, Ya. boleh ulang tak? 4 berapa? 426 Bawah? Kanun Prosedur Jenayah Akta 593. Baik, teruskan. Sudah ada sebenarnya penulisan akademik dan pandangan Mufti Wilayah Persekutuan dalam Bayan Linas Siri 185 yang khusus membicarakan hal ini. Ya, mantan Mufti Wilayah Persekutuan pada ketika itu, pada tahun 2019, semasa kerajaan Pakatan Harapan. Beliau mufti, kemudian selepas daripada itu, beliau menjadi Menteri Agama. Tetapi perbincangan tentang diat ini, beliau telah mulakan dalam Bayan Linas, iaitu pandangan Mufti Wilayah pada ketika itu. Lalu saya ingin, maknanya diat ini adalah merupakan satu hukuman atau pampasan ataupun ganti rugi yang ada dalam syariat Islam. Dalam masa yang sama, dalam Perlembagaan Persekutuan, semangatnya itu, kesalahan yang termaktub dalam Seksyen 426 ini, iaitu mengenakan pampasan kepada orang yang teraniaya ini, dari segi semangatnya, spiritnya, sama juga seperti yang terkandung dalam hukuman diat dalam syariat ini. Jadi apa yang ingin saya nyatakan ataupun persoalkan ialah, adakah kerajaan di bawah bahagian hal ehwal agama dan undang-undang bersedia dan bercadang untuk melakukan pindaan terhadap kanun prosedur jenayah ini agar pelaksanaan diat dapat dilaksanakan. Saya percaya tidak kira namanya diat ke ataupun kanun keseksaan, tetapi kalau sekiranya spiritnya itu dia menepati maqasid syariah yang bertujuan untuk melakukan pembelaan dan juga keadilan, maka ianya boleh diterima sebagai satu syariat yang telah memenuhi tuntutan kisas ataupun diat yang ada dalam syariat Islam. Hanya ia mestilah memerlukan pindaan pandangan daripada para agamawan, pakar undang-undang syariah yang mahir dalam bab yang saya sebutkan ini. Jika ini dapat dilaksanakan, maka Datuk Yang di-Pertua, kita akan mengorak langkah setapak lagi dalam memastikan keadilan sistem perundangan di Malaysia seterusnya memenuhi maqasid syariah yang sama-sama kita dambakan. Shah Alam. Tuan Yang di-Pertua. Shah Alam, saya minta laluan. Sila. Datuk Yang di-Pertua, sebentar tadi Shah Alam telah menyebut tentang perlunya pindaan kepada kanun prosedur jenayah syariah. Adakah Shah Alam sedar bahawa kanun prosedur jenayah itu melambangkan tata cara pelaksanaan sesuatu hukuman yang akan dikeluarkan atas kesalahan jenayah yang merujuk kepada kanun jenayah syariah? Persoalan saya, adakah Shah Alam bersetuju di Dewan Yang Mulia ini supaya kerajaan mempercepatkan pembentangan RUU 355 bagi mencapai matlamat apa yang Shah Alam sebutkan tadi? Sekian. Saya percaya di bawah kerajaan Madani sekarang ini, dengan adanya jawatan kuasa di bawah MKI yang saya sebutkan tadi berbanyak kali, insya-Allah saya cukup yakin bahawa hasrat kita untuk memperkasakan RUU 355 ini akan dapat dicapai. Yang pentingnya mesti ada usaha ke arah itu. Bukan silent, tidak apa-apa yang dilakukan sepanjang beberapa tahun di bawah kerajaan yang sebelum ini. Yang penting ada usaha itu. Dan saya berikan penuh keyakinan kepada jawatan kuasa memperkasa undang-undang jenayah syariah ini, kerana mereka ada sasaran yang ditetapkan oleh pengerusi MKI, iaitu Kebah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan kita harus berikan ruang kepada mereka untuk meneliti dengan sebenar-benarnya
dan saya percaya mereka akan melibatkan ramai pihak termasuk daripada pakar-pakar maupun ahli-ahli dewan di pihak sebelah sana, dan sekiranya perlu tuan-tuan pun boleh mengusulkan kepada mereka untuk memberikan input-input dan juga cadangan-cadangan ke arah pemerkasaan syariah Islam dan mempercepatkan pindaan kepada RUU 355 ini. Terima kasih. Soalan Syah Alam. Bila 16 perkara yang dibatalkan di dalam enactment syariah di Kelantan itu, digambarkan bahawa Islam itu sudah terancam. Kuasa kerajaan negeri itu telah dikurangkan. Jadi ini yang dianggap sebagai polemik. Daripada dulu ada, sekarang dah tak ada. Dulu boleh digubal perkara yang 16 perkara ini, tapi sekarang dah tak boleh. Itulah gambaran bahawa kuasa negeri itu semakin berkurang, Islam itu sudah jadi terancam. Saya minta pandangan Syah Alam menjawab isu ini. Terima kasih Pulai. Saya rasa isu ini telah pun dijawab tadi dengan jelas oleh Timbalan Menteri Agama, bahawa apa yang dilakukan sekarang ini, dia harus menghormati kedudukan Perlembagaan Persekutuan. Dalam masa yang sama, kita juga sedang mengharmonikan kedua-dua kanun-kanun yang ada ataupun akta yang ada di bawah enactment syariah, jenayah di negeri-negeri dan yang ada di persekutuan. Tetapi biarlah perkara ini dibahaskan, dibincangkan oleh mereka yang pakar. Bukannya dianya dibahaskan, dibincangkan di kedai-kedai kopi ataupun di mengata-ngata tempat oleh sebarangan orang yang tidak pun memahami kedudukan perlembagaan ataupun hukum-hukum dan syariat yang ada dalam Islam. Tuan Yang Dipertua, saya ingin keluar dari Yang Berhormat Syah Alam, waktu telah tepat pukul 1. Yang Berhormat boleh sambung pada 2:30. Dengan itu ditangguh mesyuarat. Terima kasih.